Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Semalam ada orang post di dalam Facebook page Pakatan Harapan. Dalam page itu membongkar rahasia 5 tahun yang lepas sejak permulaan Syed Saddiq Syed Abdurrahman didakwa di mahkamah dan dijatuhi hukuman penjara, sebatan dan denda. Namun demikian, pendedahan itu luar biasa kerana dalam pendedahan semula itu, throwback semula, Syed Saddiq Syed Abdurrahman mengatakan bahawa beliau didakwa kerana tidak menyokong Muhyiddin. Daripada itulah ada pertanyaan daripada seorang netizen. Beliau bertanya, adakah pembebasan Syed Saddiq Syed Abdurrahman dalam tuduhan pecah amanah dan pengubahan wang haram satu malapetaka besar kepada Muhyiddin dan Perikatan Nasional? Jawapannya mudah, iya. Pembebasan Syed Saddiq Syed Abdurrahman dari tuduhan pecah amanah dan pengubahan wang haram kemarin memang boleh dianggap malapetaka besar kepada Perikatan Nasional dan Muhyiddin. Bukan saja Syed Saddiq Syed Abdurrahman bebas kuat sangat, bukan sebab Syed Saddiq kuat sangat, tapi sebab implikasi politik dan imej kepada pihak lawan amat dalam dan membocorkan banyak kelemahan Perikatan Nasional. Berikut ulasan yang saya ingin sampaikan kepada anda semua. Ikuti terus ulasan ini jika anda suka dengan idea dan juga ulasan ini. Tinggalkan komen anda dan saya nak perkenalkan kepada anda semua, ini Transfer Factor for Life. Ini ialah terapi imun meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Secara umumnya dan ringkasnya, kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang lemah dan daya imun badan kita yang bodoh. Dengan daya imun badan yang lemah dan bodoh, kita sukar untuk sembuh dan kita mudah kena penyakit dan kita ada penyakit. Jadi, dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita, kita boleh melawan penyakit. Badan kita, imun badan kita jadi kuat sehingga 400% boleh membantu melawan penyakit sehingga kita bebas daripada masalah kesihatan. Cepat dapatkan produk ini sebelum anda terlambat. Produk ini adalah produk yang halal, ada sijil halal, lulus KKM dan diperakui oleh seluruh doktor di seluruh dunia. Jika anda berminat dan sudah terdesak untuk keluar daripada masalah kesihatan anda, dapatkan nombor telefon yang tertera, WhatsApp dan ingat, konsultasi ini percuma. Anda boleh bertanya dan selesaikan masalah mengikut ikhtiar yang anda miliki. Ingat, anda pilihan di tangan anda. Anda ada pilihan nak hubungi atau tidak. Hubungi dengan segera. Baiklah saudara-saudara sekalian. Kenapa pembebasan Syed Saddiq jadi malapetaka untuk Perikatan Nasional dan Muhyiddin? Ini kerana naratif bersih Perikatan Nasional kini hancur. Selama ini, Perikatan Nasional, terutamanya PAS dan Bersatu, membina imej sebagai gabungan bersih, anti rasuah, suci murni. Mereka selalu guna kes Syed Saddiq untuk kata, tengok pemimpin muda pun kaki songlap. Tapi, apabila mahkamah membebaskan Syed Saddiq dengan hujah kukuh, imej Bersatu sebagai parti pejuang bersih runtuh dengan sendiri. Rakyat mula bertanya, kalau Syed Saddiq pun difitnah, macam mana dengan yang lain? Kedua, pendedahan cara PN tekan lawan politik. Semasa Syed Saddiq dituduh, ramai kata itu permainan politik Bersatu untuk tekan dia selepas keluar dari Perikatan Nasional dan tak menyokong Muhyiddin Yassin. Pembebasan ini membuktikan mereka mungkin sanggup reka kes untuk tutup mulut sesiapa yang lawan. Ini menimbulkan satu persoalan ngeri. Berapa ramai lagi mangsa fitnah politik masa PN pegang kuasa? Ketiga, ini juga telah pun menumbangkan naratif kami tak pernah didakwa. Sebelum ini, penyokong PN bangga cakap, kami pemimpin PN tak kena dakwa, yang kena semua dari PH UMNO. Tapi sekarang, Syed Saddiq Syed Abdurrahman bebas, Muhyiddin Yassin, Radzi Jidin, Hamzah Zainuddin, semua disebut-sebut dalam skandal Jana Wibawa. Beberapa pemimpin Bersatu dah pun didakwa atau sedang disiasat. Naratif kami bersih dah tak laku. Perikatan Nasional kini kelihatan lebih hipokrit daripada jujur. Keempat,
Orang muda kembali percaya kepada pembangkang progresif. Syed Saddiq Syed Abdurrahman mewakili anak muda. Bila dia dibebaskan, ia membawa mesej jelas. Anak muda boleh survive walau ditekan sistem lama. Perikatan Nasional yang selama ini cuba monopoli undi anak muda dengan fitnah dan TikTok toksik, kini kehilangan modal besar. Orang muda semakin nampak. Perikatan Nasional pun kaki tekan anak muda yang berani bersuara. Keenam atau kelima, bersatu kini hilang, lagi satu musuh yang cuba dijatuhkan. Perikatan Nasional cuba menghabiskan Syed Saddiq Syed Abdurrahman, cuba menghabiskan politik Syed Saddiq melalui mahkamah, tapi gagal. Kini Syed Saddiq muncul semula dengan momentum bersih, kuat dan jadi ikon kebangkitan pemimpin muda. Dia boleh jadi simbol korban politik PN dan itu merugikan Muhyiddin secara langsung. Saudara, sebenarnya secara ringkasnya apa yang menarik ialah pembebasan Syed Saddiq pukulan maut buat PN dan Muhyiddin. Siapa yang terkena? Bersatu dan PN hilang naratif bersih dan mula dicurigai. Dan, saudara, apa implikasinya? Implikasinya, fitnah politik terbongkar. Undi muda makin lari dari PN. Dan, siapa yang untung? Yang untung ialah Kerajaan Madani. Muda dan Pakatan Harapan kini dapat kembali kepercayaan anak-anak muda. Kalau anda suka dengan isu ini, jangan lupa tulis dalam ruangan komen, kami suka politik bersih tanpa politik dendam. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. 1 jam selepas pembebasan Syed Saddiq Syed Abdurrahman, akhirnya rahsia disimpan 5 tahun terbongkar. Rahsia Muhyiddin terbongkar. Selama 5 tahun, Syed Saddiq Syed Abdurrahman bertarung di mahkamah. Ini rupa-rupanya yang berlaku. Dalam pengakuan terkini, Syed Saddiq Syed Abdurrahman, beliau mengatakan bahawa beliau sudah berjuang habis-habisan dan beliau kata beliau tidak akan berbelas dendam. Dia tidak akan belas dendam terhadap siapa yang menganiaya beliau. Namun demikian, di dalam satu hantaran di Facebook bertajuk Dendam Politik, Syed Saddiq Syed Abdurrahman bebas daripada semua pertuduhan. Sebenarnya, apa yang berlaku? Semua ini sebenarnya bermula daripada rentetan tahun 2023. Pada tahun tersebut, pada bulan Februari tersebut, Syed Saddiq Syed Abdurrahman telah pun didakwa kerana menyeleweng dan salah guna uang. Namun demikian, di dalam satu laporan di Berita Harian bertarikh Februari 23 hari bulan tahun 2023 pada jam 2.42 PM, Syed Saddiq menyatakan bahawa beliau didakwa kerana tak sokong Muhyiddin. Wow. Adakah benar-benar ini yang berlaku? Namun pengakuan Syed Saddiq Syed Abdurrahman ini jelas mengatakan bahawa beliau didakwa kerana tak sokong Muhyiddin. Apa sebenarnya yang Syed Saddiq Syed Abdurrahman tidak sokong terhadap Muhyiddin? Syed Saddiq mendakwa beliau didakwa kerana tak sokong Muhyiddin kerana beliau dikatakan enggan bersama dengan pengkhianat dalam langkah Sheraton. SPRM diperalatkan, pegawai penyiasat akui kes bermotifkan politik. Sebelum kita teruskan ulasan dendam politik ini, saya nak perkenalkan kepada anda semua. Ini ialah transfer factor for life. Ini ialah terapi imun yang membuatkan imun badan kita meningkat 400%. Secara umumnya, penyakit kita datang kerana imun badan kita yang lemah. Secara umumnya, kita mudah kena penyakit, sukar untuk sembuh kerana imun badan kita yang lemah dan jadi bodoh. Bagaimana untuk kita sembuh daripada penyakit dan bagaimana kita boleh bebas daripada masalah kesihatan? Tingkatkan daya imun badan kita sekuat yang boleh dan imun badan kita menjadi bijaksana. Transfer factor meningkatkan imun badan kita sehingga 400%. Siapa yang ingin mendapatkan transfer factor ini lulus KKM,
ada sijil halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Untuk mendapatkan produk ini, Anda menghubungi nomor telepon yang tertera WhatsApp sekarang. Jangan tunggu lama-lama, jangan sampai sudah terlambat baru kita menyesal. Baik, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Apa yang berlaku sebenarnya? Selepas langkah Sheraton pada tahun 2020, Syed Saddiq Syed Abdurrahman dituduh pecah amanah sebanyak 1 juta ringgit, salah guna dana RM Rp120.000 dan penggubahan wang haram. Pada tahun 2023, pada bulan November, Syed Saddiq Syed Abdurrahman didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun, 2 kali sebatan dan denda 10 juta ringgit. Pada waktu tersebut, sebelum keputusan dijatuhkan pada bulan November tersebut tahun 2023, Syed Saddiq Syed Abdurrahman telah menyatakan beliau didakwa kerana tidak sokong Muhyiddin kerana enggan bekerjasama dalam pengkhianatan langkah Sheraton. Syed Saddiq juga mengakui bahawa SPRM diperalatkan. Pegawai penyiasat mengakui kes bermotifkan politik. Dalam keputusan rayuan hari ini di Mahkamah Rayuan, keputusan dibacakan oleh 3 panel hakim mengatakan mereka sebulat suara membebaskan Syed Saddiq Syed Abdurrahman dan pendakwaan gagal membuktikan sebarang salah laku, tiada dapat membuktikan prima facie menurut laporan itu. Ibu Syed Saddiq Syed Abdurrahman juga mohon pihak terlibat berhenti menganiaya orang dan terutamanya anak beliau. Ibu kepada Syed Saddiq Syed Abdurrahman telah menyatakan beliau memaafkan semua yang menganiaya anak beliau. Tetapi beliau turut berdoa supaya Allah memberikan mereka hidayah. Bagaimana pula pendapat anda semua? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa, kalau anda suka video ini, share kepada ramai orang dan tinggalkan komen anda jika anda mahu negara ini bebas daripada dendam politik. Kita jumpa lagi. Bye-bye.